Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalam. Selamat pagi, salam Jumaat kepada anda semua. Alhamdulillah kita kembali bersama dengan anda untuk siaran MSY pada hari ini, Jumaat 21 Ogos 2020. Hari ini merupakan Jumaat yang pertama dalam bulan Muharram. Alhamdulillah. Tahun yang baru dalam kalender Islam. Dan saya rasa tak terlambat untuk kami berdua mengucapkan selamat Tahun Baru Islam. Ya. Dan kita telah pun berjengah 1442 Hijriah. Dan saya rasa ini merupakan salah satu daripada tahun yang mencabar juga. Ya. Bukan sahaja dekat Malaysia, malahan seantero dunia. Dan kita harapkan bahawa untuk Tahun Baru Tahun Hijrah ini, bulan Islam ini, mereka dapat memberikan 1001 kebahagiaan dan juga sinaran hidup yang positif kepada anda semua. Betul. Dan seringkali kita ingatkan agar kita sentiasa berjaga-jaga dan masih lagi ingatkan dalam diri sendiri yang kita masih lagi berperang dengan keadaan pandemik COVID-19. Walaupun keadaan bertambah baik tapi masih belum lagi boleh dianggap selesa. Malah kalau kita lihat kepada keadaan yang lebih besar ataupun skop yang lebih besar di seluruh dunia masih lagi berperang dengan keadaan ini, lebih-lebih lagi di negara luar, ya, bukan sahaja di Malaysia. Tapi kita harapkan yang terbaik buat anda semua pastinya pada hari ini mendapat Jumaat yang barakah, insya-Allah. Kami berdua bukan sahaja kami berdua bersama dengan anda pada hari ini. Kita ada juga Fariha On yang akan bersama dengan kita di sana. Baik, terima kasih Anim dan juga Fazli. Betul apa yang mereka katakan tu. Apatah lagi sekarang ini kan sekolah bercuti penggal kedua pertengahan ini sehingga hari Isnin nanti. Jadi saya pasti ini adalah waktu dan masa yang ibu bapa juga ambil cuti membawa mereka. Kalau semalam dilaporkan juga bagaimana feri di Kuala Perlis menjadi sesak dan pengunjung telah melanggar SOP. Ini yang kita sangat bimbang bagaimana keadaan ini. Bercuti juga, jangan dilupakan apa tanggungjawab kita ketika berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi apa kata kita lihat dahulu statistik yang telah dicatatkan berkenaan dengan perkembangan kes COVID-19. Semalam telah dilaporkan 5 kes terbaru yang telah dicatatkan. Ini antara nombor-nombornya dan kes sembuh 7. Jadi jumlahnya masih dilaporkan 9,240. Ini secara keseluruhannya. Setiap hari kita akan bercakap berkenaan dengan COVID-19 ini. Apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita tidak boleh lakukan. Mungkin kita dah terbiasa berdengar tetapi untuk melakukannya sebab kita ni pantang kalau tengok orang di sini kita, tu tak ada penjarakan fizikal. Jadi kita pun meletakkan kita dalam ekosistem itu. Apa kata kita yang mulakan boleh rasanya menegur dengan secara baik, kan? Sebab ini untuk kita juga. Betul tak Anim dan juga Afad? Betul. Kita juga baru menyambut Maklih Hijrah, maknanya tahun yang baru untuk rakyat umat Islam dan sebagainya. Apa yang dititipkan, apa yang diingatkan adalah kita kembali kepada kehidupan bukan sahaja norma baru. Sebenarnya ini telah pun dipraktikkan pada zaman dahulu lagi. Di mana kebersihan adalah menjadi keutamaan, perkara yang halal, perkara yang bersih, perkara yang boleh adalah menjadi keutamaan bagi kita semua. Disebabkan pandemik COVID-19 ini juga, seperti mana yang Fariha katakan tadi, Anim juga kata, kita tahu bahawa bulan 10 nanti pelajar-pelajar yang ingin memasuki ke IPTS bulan 10 nanti akan memasuki ke tempat pembelajaran mereka. Difahamkan daripada Menteri Pengajian Tinggi Datuk Nuraini Ahmad mengatakan mungkin kepada mereka yang mungkin ingin sambung belajar ke kawasan di negeri Kedah dan juga Sarawak berkemungkinan ditangguhkan, bergantung juga kepada situasi pandemik COVID-19 yang mana berlaku di sana. Kalau anda kata kes itu berlaku kerap di sana, berkemungkinan pelajar-pelajar ini kemasukan ke Kedah dan juga di Sarawak akan ditangguhkan. Okey. Dan kita ingin juga saksikan bagaimana statistik yang terkait dengan kes global COVID-19. Ini meliputi hampir 22.9 juta di seluruh negara, di seluruh dunia, dan kematian hampir mencecah 800,000. Dengan jumlah kes sembuh 15.5 juta. Jadi itu yang kita harapkan. Di sini juga di akhbar harian, kalau anda saksikan di bahagian berita luar negara, Indonesia sebenarnya mencatat 2,000 kes dalam 24 jam dan juga purata 69 kematian sehari. Negara jiran kita mencatat kes ataupun mencatat nombor angka yang cukup merisaukan dan mereka hampir untuk mengisytiharkan darurat di negara sendiri. Itu yang kita harapkan yang terbaik juga untuk mereka yang berada di sana, masyarakat yang berada di sana, negara jiran yang berada di sana. Kita harapkan yang terbaik juga. Kita doakan sentiasa untuk segalanya berjalan dengan lancar dan juga cepat-cepatlah habis
perkara ini, insyaAllah. InsyaAllah, ya, sebab kita lihat antara negara yang paling dekat dengan kita, Singapura dan juga Indonesia, dan kita harus melihat ya kawasan-kawasan yang berdekatan dengan kita. Kita takut-takutlah ya penularan wabak berkenaan akan memasuki negara kita, Malaysia. Baik, saya rasa Farihah yang mana telah pun bersedia di sana, kita ada salah seorang daripada tetamu jemputan yang cukup istimewa pada pagi ini. Anim. Sambutan Bulan Kebangsaan 2020 Malaysia Prihatin bersama dengan Farihah. Ya, silakan Farihah. Baik, tadi Anim dan juga Fadli berkongsi berkenaan hari ini 21 Ogos, campur 10, 31 Ogos, maknanya 10 hari saja lagi kita akan meraihkan Hari Kebangsaan. Dan kita nak bercakap berkenaan dengan sambutan ini, pastinya kita ingin mengetahui apatah lagi dalam keadaan norma baru sekarang ini. Kita nak bersama dengan tetamu istimewa kita, Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia, juga merangkap pengurusi Jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020. Assalamualaikum, Datuk. Terima kasih bersama kami. Baik. Kita dah bercakap tadi berkenaan dengan kita berdepan dengan norma baru. Biasanya 31 Ogos ni kita sambut dengan meriah kan, berkumpul, berhimpun bersama di tempat yang sama. Okey, tapi kali ini pastinya ada kelainan tertentu. Sebelum tu kita nak tahu juga pertama sekali sebab telah tertera di sini bagaimana Malaysia Prihatin. Itu tema yang diangkat untuk tahun ini, Datuk. Malaysia Prihatin tema yang kita pilih untuk tahun ini. Dan dia bersesuaian dengan suasana. Suasana kita menyambut kemerdekaan dan juga Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini dalam keadaan kita masih berperang dengan COVID-19. Kami nak tahu juga, Datuk, mengapa Malaysia Prihatin diangkat dan juga logonya agak istimewa juga. Besar kita lihatnya, bentuk hati itu. Hati orang Malaysia, hati rakyat Malaysia. Malaysia itu melambangkan Malaysia lah. Malaysia negara berbilang kaum, Malaysia yang merupakan rakyatnya, Malaysia yang juga dalam profil hari ini melibatkan frontlinersnya, mereka yang di barisan hadapan, Malaysia yang bersatu padu. Dan prihatin itu merujuk spesifik kepada soal keteguhan, kecekalan, selalu kita sebut kesetiaan dan semangat patriotik. Tetapi prihatin kali ini merujuk kepada tadilah bagaimana rakyat Malaysia sesama rakyat. Ini yang kata hashtag kita jaga kita. Tadi Susdari menyebut tentang mengelakkan daripada dijangkiti lah, ini berhadapan. Kita mengingatkan satu sama lain tentang penjarakan fizikal dan sebagainya. Jadi Malaysia yang dalam bentuk begitu yang kita raikan, yang kita ingin rayakan pada semangat kebangsaan ini. Orang kata caring, penyayang, peduli, itulah perkataan-perkataan yang menyebabkan kita pilih prihatin. Prihatin merangkumi semua itu. Semua. Itulah Malaysia. Sebenarnya itulah Malaysia selama ini. Tapi mungkin kerana COVID-19 maka dia menyerlah dengan begitu sekali semangat kekitaan, kekeluargaan, kebersamaan rakyat Malaysia. Baik, Datuk, kita memanglah makin mendekati tarikh 31 Ogos ini, tetapi kita tak nak sahaja memberi fokus kepada 31 Ogos. Sebaliknya bulan kebangsaan itu sehingga September, kan, Hari Malaysia. Jadi sebagai pengurusi Jawatankuasa Induk, Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2020 ini pastinya sekarang ini sedang berjuang untuk mengatur program-program utama sepanjang bulan kebangsaan tahun ini. Tahun ini Hari Kebangsaan juga jatuh ataupun kebetulannya ulang tahun ke-50 Rukun Negara. Jadi sebab itu pada 9 hari bulan yang lepas Perdana Menteri melancarkan ulang tahun ke-50 Rukun Negara dan pada 28 hari bulan yang lepas kita melancarkan seperti biasa kempen Jalur Gemilang. Dan kita sangat harap rakyat Malaysia pasanglah bendera di mana-mana saja, di rumah, di kedai, di mana-mana saja. Kita kena meriahkan, terutamanya sekarang sebabnya ialah kita tiada sambutan Hari Kebangsaan macam biasa. Tapi kita tak nak pula oleh kerana tiada sambutan macam biasa maka kita tidak pula merasakan semangat itu. Jadi kita harus meraihkan dan merayakannya walaupun tanpa acara-acara besar macam biasa.
Kemudian pada 30 hari bulan malam kita akan ada perutusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. 31 Ogos kan saya datang balik kepada 31 Ogos dan 16 September. 16 September ialah sambutan Hari Malaysia. Tahun ini akan diadakan di Sibu, Sarawak. Okey. Datuk, kita nak tahu juga apa kelainan yang akan ditonjolkan macam tadi Doktor, tahun ni kan kita tak boleh nak berhimpun seperti biasa. Kelainan yang akan ditonjolkan sebenarnya dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2020 ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan. Ya, lainnya kerana kita memang tak dapat nak anjurkan perarakan sama ada di Dataran Merdeka Kuala Lumpur atau di Boulevard Putrajaya. Tetapi kita tetap nak adakan sesuatu acara. Oleh demikian, pada 31 hari bulan Ogos, bermula jam 8 pagi, kita akan ada siaran secara langsung di semua TV, termasuk di TV3. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk berangkat mencemaduli ke Dataran Pahlawan di Putrajaya untuk menerima tabik hormat daripada pasukan kawalan keselamatan utama, dan selepas itu baginda akan menyampaikan titah diraja secara live. Kita selalunya tak ada titah diraja pada Hari Kebangsaan, tetapi kerana 50 tahun dulu Yang di-Pertuan Agong pada masa itu mengisytiharkan rukun negara pada tarikh 31 Ogos. Jadi kita ambil sempena 50 tahun itu, jadi ada ucapan titah baginda. Dan selepas daripada itu, TV-TV utama akan menyiarkan acara-acara masing-masing, program-program khas masing-masing, dan kita berharap itu akan menyebabkan rakyat Malaysia akan menonton televisyen dan masih merasai perayaan Hari Kemerdekaan walaupun tidak seperti yang biasa. Dan nanti kita akan umumkan ada satu lagi, bukan hari ini. Kita akan umumkan nanti tak berapa lama lagi. Ada suatu detik yang akan kita rayakan bersama oleh rakyat Malaysia. Ini partisipasi ramai. Walaupun kita tak boleh turun ke jalan untuk berarak, tapi tentu ada cara lain untuk kita merayakannya sekaligus sebagai rakyat Malaysia. Baik. Kami juga difahamkan adanya sesuatu konsep yang baru diterapkan untuk sambutan kali ini. Mixed reality. Yang bakal dibawakan kepada penonton nanti. Ini bergantung kepada kebijaksanaan stesen TV lah. Oleh kerana mungkin ada yang akan menayangkan misalnya perarakan juga, tetapi yang dirakam mungkin oleh polis, oleh tentera dan sebagainya. Dan mungkin oleh kerana selalu kita tengok selain daripada perarakan tentera, kita juga tengok aset-aset yang dibawa ke Dataran Merdeka. Tapi takkan nak bawa aset tu ke studio. Itu maksud dia. Jadi mungkin ada kaedah-kaedah. Itu bergantung kepada inilah kebijaksanaan stesen TV. Tak bolehlah cerita semua kan. Dia kena nantikan. Tetapi pokok pangkalnya ialah saya fikir setiap stesen TV berusaha sedaya upaya supaya perayaan itu dirasai dan semangat itu diluahkan. Dan kita pun mengajak rakyat Malaysia untuk dia berkongsi momen-momen merdeka mereka. Kita galakkan misalnya mereka buat sesuatu yang merupakan ekspresi Hari Kebangsaan. Ambil gambar, ambil video, ambil selfie dan share. Yang baik-baiklah, janganlah share yang tak baik. Share kreativiti mereka dan mana tahu mungkin apa yang dikongsi oleh rakyat dalam social media, dan kita tak guna akta finah nak sekat siapa-siapa, mungkin apa yang dikongsi oleh rakyat Malaysia sesama mereka dalam media sosial itu, mungkin itu lebih
solid daripada apa yang pernah kita anjurkan sebelum ini. Kita jangan pandang ini ya, orang kata rakyat Malaysia sangat kreatif. Betul. Baik. Sebagai pengurusi Jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020 ini, Datuk, apakah cabaran yang perlu dihadapi untuk tahun ini? Sebab selalunya kita dah biasa kan? Ya. 31 Ogos sambutannya begini. Ya. Tapi tahun ini semuanya luar biasa, di luar kotak. Ya. Jadi cabaran yang dihadapi. Itulah. Cabaran utama ialah macam mana nak merayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dalam suasana kita tidak dapat menganjurkan yang lazim dapat kita anjurkan. Jadi di situlah saya katakan tadi, saya ingin mengajak, kita ingin mengajak rakyat Malaysia, tak kiralah dari mana mereka datang, negeri mana, dan kecil besar, tua muda, kita sebagai rakyat merayakan sendiri. Saya mungkin dengan kawan-kawan saya nak berkongsi sesuatu, ya, dan kemudian saya ambil selfie dan kemudian saya upload, ya. You mungkin nak nyanyi kot. You mungkin nak nyanyi lagu patriotik dengan kawan-kawan di yang warga TV3 agaknya, dan dikongsi. Ada yang mungkin nak perspektif individu sebagai warga negara Malaysia. Menafsirkan semangat patriotik, patriotisme itu, dan mengongsinya secara baik di kalangan sesama kita. Ya. Harapan Datuk sendirilah dengan sambutan dan program-program yang telah diaturkan kan untuk kita semua sempena dengan Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia pada tahun ini. Supaya kita dapat benar-benar menghidupkan apa yang dimaksudkan dengan keprihatinan itu dalam diri kita. Untuk menjadi patriotik dan prihatin tidak mesti buat yang besar-besar. Ya. Bantu bagi satu pelitup muka kepada seorang teman, mengingatkan teman tentang penjarakan fizikal, kutip sampah tepi jalan. Itu semua aksi-aksi prihatin dan aksi-aksi patriotik. Jadi tak semesti yang besar-besar. Tak perlu jadi menteri untuk jadi patriotik lah pokoknya. Wow, betul. Mulanya Malaysia Prihatin itu sebenarnya merangkumi kita sebagai manusia sebenarnya. Ya, sebagai individu. Individu itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, merupakan Menteri Komunikasi dan Multimedia, juga merangkap pengurusi Jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020. Terima kasih sekali lagi bersama kami, Datuk. Kami doakan yang terbaik. Moga apa yang diaturkan itu akan berjalan lancar. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Baik, kita nak bersama kembali bersama rakan segas Anim dan juga Fazli. Banyak sekali yang akan dikongsikan, terutamanya perkembangan semasa di Akbar. Silakan. Okey, kerana kita bercerita tentang sambutan Hari Kebangsaan yang tidak dapat disambut seperti sebelum ini, apa yang dikabarkan oleh Fariha dan juga Yang Berhormat Datuk Saifuddin. Saya terjumpa dengan satu cerita di Akhbar Berita Harian ni. Seorang penoreh getah membelanjakan RM300 untuk membeli 63 bendera yang akan dipasang di keretanya bersama dengan 63 tahun kemerdekaan. Dan itu sahaja katanya untuk membayangkan bagaimana pengorbanan ataupun jasa nenek moyang pada dahulu. Mungkin ini salah satu gerakan ataupun gesture yang sikit kecil tapi memang sangat-sangat seronok. Dan juga kalau di Perbandaran Kuantan, Majlis Perbandaran Kuantan menawarkan parkir percuma kepada mereka yang mempunyai kenderaan yang diletakkan jalur gemilang. Wow. Pada 31 siapa-siapa Ogos nanti yang lah. meletakkan jalur gemilang pada kereta diberikan parkir percuma pada 24 hingga 31 Ogos. Ini dilakukan oleh Perbandaran Kuantan. Ya. Ini salah satu yang untuk menyemarakkan lagi kerana kita tidak dapat menyambutnya dengan kemeriahan, perarakan dan sebagainya. Ini antara yang boleh dilakukan. Syabas tahniah. Betul, syabas tahniah. Kita yang ada dekat Malaysia ni, apa sebenarnya yang kita boleh harapkan ataupun kita boleh tunjukkan semangat untuk kita tunjukkan rasa sayang kita kepada Malaysia, kan? Betul. Banyak lagi sebenarnya. Cara kan. Dulunya ialah mungkin menggantung bendera dekat kereta dan sebagainya. Tapi macam khususnya macam penyanyi-penyanyi sekarang ni pun saya rasa dah ramai dah antara mereka ini yang telah pun menghasilkan lagu-lagu berunsurkan bertemakan patriotik. Dan juga penghasilan filem, drama dan juga dokumentari pun ada juga tentang untuk kita menyemarakkan semangat rasa cinta kepada negara kita. Apa sahaja yang kita nak tunjukkan ni adalah semata-mata untuk tunjukkan
menunjukkan rasa sayang kepada Malaysia. Okey, kita sambung di berita harian juga. Ini berkaitan dengan sambutan Ma'al Hijrah dalam norma baharu. Halaman 6, 7 dan 8 bercerita tentang seluruh negara di beberapa tempat Shah Alam, Kuantan dan juga Johor Bahru. Di sini ada rumusannya bagaimana dengan sambutan Ma'al Hijrah dalam norma baharu itu disambut. Pastinya dalam sungguh sederhana tetapi meriah dan juga masih lagi menitik beratkan SOP, penjagaan keselamatan dan juga penjarakan fizikal. Dan apa yang dikongsikan di sini, apa yang dikatakan oleh Sultan Sharafuddin Idris Shah, sejarah penghijrahan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu terus dihayati rakyat ke arah memperkuatkan akidah serta mengembangkan ajaran nilai hidup umat Islam dan yang baik serta mulia. Jadi apa yang kita lakukan pada norma baharu sekarang ini sebenarnya telah pun dilakukan, dipraktikkan dan juga diamalkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Jadi apa yang kita harus lakukan adalah sebagai umat Islam, itu yang patut kita teruskan dan patut kita lakukan pada sekarang ini walaupun dalam keadaan norma baharu. Okey. Itu dia berita harian. Okey, itu di berita harian. Saya nak kongsikan yang menjadi perhatian yang menarik di Harian Metro. Terus saja saya nak kongsikan di muka hadapannya ada cerita berkenaan dengan kes penularan wabak COVID-19 yang berlaku di Sarawak. Kalau kita lihat ya, ini antara muka depan yang menjadi perhatian. Okey, terus saja saya nak bacakan di muka surat 6 ya. Dan kalau kita lihat juga semalam ya, tiada kes penularan tempatan dilaporkan dan hanya 5 kes import iaitu mendapat jangkitan dari luar negara dikesan membabitkan 2 rakyat Malaysia dan juga 3 warga asing. Okey. Dan ini dia 4 kru kapal tangki di Bintulu positif. 4 kes positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak semalam membabitkan kru sebuah kapal tangki yang berlabuh di perairan Bintulu. Jurucakap Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, kapal berkenaan yang dalam pelayaran dari Jepun ya dibenarkan sign off selepas beberapa kru mengalami tanda dan juga gejala wabak COVID-19 ini. Dan daripada 4 kes positif itu 2 rakyat Malaysia, manakala 2 lagi warga asing dari Filipina dan juga India. Okey, dan kalau kita perhatikan ya, 4 kru kapal tangki yang positif COVID-19 yang berlaku di Bintulu ini, kesemua mereka ini kelima, 5 orang sebenarnya yang didapati mengalami gejala seperti demam, batuk dan juga selesema, tetapi selepas ujian saringan dijalankan 4 dikesan positif dan seorang lagi masih lagi menunggu keputusan makmal. Okey, seterusnya kita kongsikan di NST di mana ini halaman hadapan sekali selepas Malaysia digemparkan dengan seorang budak 4 tahun yang tertinggal di dalam kereta dan ditinggalkan oleh bapanya. Jadi that's the cry of a child left alone in a car in torrid weather. Experts say people in rushing to judgment are overlooking key factors in this distressing incident. Ramai yang menyatakan rasa geram dan tidak puas hati kepada ibu dan juga bapa. Namun begitu sebenarnya apa yang dikabarkan oleh pakar, kita harus melihat kerana apakah punca dan sebab perkara-perkara ini berlaku dan dikatakan kemungkinan mempunyai kaitan dengan masalah ataupun penjelasan psikologi di mana dengan keadaan sekarang ini pastinya keadaan yang cukup-cukup mencabar. Apa yang dikatakan oleh pakar di sini, it is important not to be quick to judge this family and cause more pain to them before the results of the investigation. Dan juga dikabarkan di sini, in the recent case, I don't blame the father as no parent in their right mind would want to cause harm to their children. Dan juga the public shouldn't judge the parents who must be grieving over the loss of their child. Instead, we should investigate the root cause and address the problem to prevent the recurrence. Maknanya di sini kita tidak boleh terus meletakkan kesalahan 100% kepada ibu bapa. Dan di sini juga apa yang dikabarkan, nowadays both parents work long hours. True, some family members can help. They may also be facing the same problems dengan keadaan kos sara hidup yang sangat tinggi, yang cukup mencabar dengan keadaan pandemik. Jadi kita harus memikirkan perkara-perkara itu. Tapi apa yang menarik di sini saya kongsikan sekejap, reminder features in cars can save children's life. Ini di halaman 3 di sebelah kiri. Ini apa yang dikabarkan oleh salah seorang pakar yang sedang membuat kajian di Universiti Putra Malaysia, di mana kajian ini telah pun diberitahu kepada syarikat telekomunikasi industri dan juga beberapa syarikat automotif untuk mengambil kira bagaimana kalau mungkin dilakukan
penggera, maknanya reminder. Ya. Seperti mana kalau kita tidak pakai tali pinggang keselamatan, setengah kereta ataupun sekarang ni kebanyakan kereta dah ada bunyi penggera dan sebagainya, itu juga mungkin boleh, teknologi yang sama mungkin boleh digunakan untuk mengingatkan bahawa ada kanak-kanak berada di dalam kereta. Ya. Jadi ini adalah kerjasama antara dua industri, telekomunikasi dan juga automotif. Itu yang sedang dilakukan. Okey, kita harapkan yang terbaik dengan usaha ini, kerana daripada kita menyalahkan antara satu sama lain, lebih baik kita mempunyai satu solusi dan juga idea yang boleh dinaikkan, dimanfaatkan dan digunakan seluruh Malaysia. Betul. Ya, apa yang kita takut sebenarnya jadual untuk penghantaran, pengambilan anak-anak kita itu bertukar. Biasanya mungkin isteri yang menghantar ataupun mengambil anak, ya. Tetapi telah pun ditukar kepada si ayah. Jadi si ayah mungkin terlupa. Ada juga kes, ya. Si ayah dah pergi ke tempat kerja, dah pergi pejabat, tengah hari baru teringat rupanya ada anak dalam kereta, ya. Dan kita harapkan bahawa peristiwa-peristiwa yang berlaku ini kalian semua jadikan sebagai iktibar. Okey, di utusan Malaysia perhatian diberikan kepada hubungan UAE Zionis cakap kosong mengarut. Presiden Palestin Mahmud Abbas terus mengecam kesepakatan normalisasi hubungan yang dicapai antara Tel Aviv dan Abu Dhabi dan menyifatkannya sebagai cakap-cakap kosong dan juga mengarut. Beliau berkata kesepakatan itu juga tidak mempedulikan rakyat Palestin. Beliau turut menuduh Abu Dhabi membelakangkan Palestin yang telah lama dijajah rejim Zionis di tebing barat dan juga pelbagai sekatan di semenanjung Gaza. Pada 13 Ogos lalu, rejim Zionis dan juga UAE menyatakan persetujuan kesepakatan mereka normalisasi hubungan diplomatik perjanjian yang diusahakan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Okey, itu dia berita Presiden Palestin yang katanya kata-kata yang mengarutlah sebenarnya hubungan diplomatik yang dijalinkan antara kedua-dua negara tersebut. Okey, ini dia antara perkongsian di Dada Akhbar pada hari ini. Satu lagi nak kongsikan kepada anda. Jadi ini berkaitan dengan Maggi. Dengan kerjasama Women Will di bawah program Google melancarkan bengkel online percuma untuk wanita seluruh Malaysia untuk tingkatkan kemahiran anda. Jadi mencuba sesuatu yang baru boleh membina keyakinan diri. Ramai yang sudah kongsikan bagaimana mereka mencuba sesuatu yang baru dan memberi inspirasi antara satu sama lain. Jadi terima kasih untuk semua kongsian anda. Okey, jadi jangan lupa kalau anda nak sama-sama untuk mengikuti program ini, www.maggi/takkenaltakcinta. Senang je, www.maggi/takkenaltakcinta. Anda boleh dapatkan maklumat lanjut untuk mereka, terutama sekali wanita lah, untuk mencuba sesuatu yang baharu. Okey, kita nak bersama dengan Fariha On. Kali ini sedikit perkongsiannya adalah berkaitan dengan baru-baru ini Malaysia digemparkan dengan satu lagi pergerakan ajaran sesat di mana ia menyerupai Ayah Pin. Satu perbincangan yang harus diberi perhatian seketika nanti di MSI. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Tadi sebelum berehat, rakan sukan saya, Anim Izzati, ada mengatakan bahawa ada susulan laporan berkenaan dengan ajaran sesat menyerupai Ayah Pin didakwa telah bertapak di Lembah Kelang ini. Ini antara perkara yang amat membimbangkan, walaupun kita sedar bahawa ianya memang berlaku sentiasa, cumanya bila ada laporan seberani ini mengatakan, jadi kita perlu ambil ataupun usaha untuk membincangkan berkenaan dengan topik ini untuk membuka mata kita semua. Baik, untuk itu kita nak bersama dengan Ustaz Ahmad Fawaz Fazil, merupakan penceramah bebas Gerakan Baru Pesong Akidah. Ini topik kita hari ini, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Farih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita sedia maklum bahawa pegangan kita, kan, orang Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu dua pegangan yang untuk membawa kita dalam hidup kita lah, sebagai panduan hidup kita. Mengenai dengan ajaran sesat ni, Ustaz. Ya. Apa yang menyebabkan sebenarnya memula? Kita lihat, kita dah tahu bagaimana kita dididik dengan agama, asasnya bagaimana, tetapi masih ada lagi mereka yang terpesong landasannya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan terlebih dahulu. Okey, terima kasih. Ajaran sesat ni apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? Okey, terima kasih Farihah. Ajaran sesat ialah kasih bahasanya lari daripada kebenaran. Itu maksud dia, al-ba'id an as-siratal mustaqim. Bahkan dalam Al-Quran kita baca tiap-tiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Sebab kita nak elak daripada golongan ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Itu golongan yang lari daripada tariqah Muhammadiyah, jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran sesat ini sangat berbahaya kerana ia kadang-kadang menyerupai agama Islam. Kerana mereka ini kadang-kadang nampak macam Islam tetapi tidak Islam. Ataupun mereka ini memang Islam tetapi terpesong pada manhajiyah yang akhirnya manhajiyah maksud metodologi yang mengeluarkan mereka daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun akidah para sahabat, akidah para ulama yang muktabar, akidah umat Islam yang telah disepakati oleh semua orang Islam zaman dahulu. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman hari kiamat yang dipanggil sebagai mahawir, asas kepada akidah kita. Dan ajaran sesat ini sangat berbahaya kerana mereka mempunyai matlamat. Dan mereka ini mempunyai matlamat kadang-kadang duniawi ataupun ditipu oleh syaitan. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran pun ada seorang tokoh ulama yang sesat. Nama dia Bal'am. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitan. Jadi ulama yang besar, bahkan dikatakan sebahagian ilmunya ilmu lauh mahfuz. Dia boleh membaca sebahagian maklumat daripada lauh mahfuz. Dikatakan begitu. Namun dia mengikut hawa nafsunya. Jadi sebagai ajaran sesat ini dia tahu dia salah tetapi dia ada kepentingan duniawi. Sebab ini bahaya. Sebab itu kalau kita nak tengok di Malaysia ni ajaran sesat yang pernah dikaji oleh sebahagian tokoh kira-kira yang direkod 152. Banyak. Di Malaysia saja? Di Malaysia saja. Yang datang daripada luar dan dalam dan seumpama dengan dia. Ada matlamat kepada 3 perkara. Mengumpulkan harta. Ya. Ataupun mereka itu jahil. Yang saya akan ceritakan nanti mungkin persoalan tentang kenapa mereka sesat. Tapi ajaran sesat ini adalah mereka yang lari daripada manhajiyah. Maksudnya metodologi yang mana berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat. Yang akan menjaga pemikiran. Sebab itu kadang-kadang kita tengok, dia itu baik. Baik belum tentu okey. Ada orang yang baik, tidak masalah. Dia bukan dia golongan yang kufur dan seumpama dengan dia tapi dia baik. Jadi kita kena bezakan baik dengan cara manhajiyah ataupun cara kita berfikir. Sebab ajaran sesat ini bukan masalah baik. Ini masalah berfikir. Ya, Akal itu asas yang bahaya, dia. Ya. Baik, Ustaz, mungkin kita nak tahu juga kemunculan ajaran sesat ini. Adakah walaupun tadi kita gerakkan baru kosong akidah. Tetapi mungkin Ustaz boleh kongsikan juga kemunculan ajaran sesat ini sebenarnya sejak bila? Sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada di sana ajaran sesat daripada Musailamah. Yang mendakwa dia adalah nabi, mendakwa dia seorang nabi. Itu ajaran sesat, ya. Sebab sesat ni ada kategori dia. Ada sesat yang mengkafirkan seseorang tersebut seperti Musailamah al-Kadzdzab. Kerana apabila seseorang yang mendakwa dia Nabi itu kufur. Kerana Nabi ini adalah satu perkara yang qat'iyat. Maksud qat'iyat dia konsensus, makna tidak ada lagi percanggahan. Semua orang sepakat Nabi yang terakhir adalah Rasulullah SAW. Dulu kita ada orang yang mengaku Nabi, dia panggil Rasul Melayu. Rasul. Dia mendakwa dia sebagai Nabi. Jadi itu di antara ajaran-ajaran yang sejak di zaman Rasulullah dah wujud dah. Yang berpunca daripada al-jahlu. Itu. Imam Syafi'i menganalisa kebanyakan golongan ini dan juga ulama-ulama yang menganalisa ajaran sesat ini asasnya bukan kata ayah pin saja, macam-macam. Al-jahlu bilisanil Arab. Kejahilan tentang bahasa Arab. Ya, mereka baca Al-Quran dalam tafsiran bahasa Melayu. Mereka baca Al-Quran dalam bentuk kefahaman bahasa Inggeris. Ataupun apa juga bahasa. Sedangkan syariah ini kata ulama Arabiyah. Islam ini datang dalam bentuk orang Arab, bukan ta'assub pada Arab, tapi sengaja Allah pilih bahasa Arab untuk kita faham agama ini melalui bahasa Arab. Saya beri contoh saja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki dan surah An-Nisa itu lebih power, dia lebih diberi tanggungjawab ke atas wanita. Mereka tafsirkan ar-rijal di situ bukannya lelaki, tapi mereka yang ada power. Sama ada itu perempuan ataupun lelaki. Jadi siapa-siapa yang ada power dia itu adalah ar-rijal. Dia mengubah makna bahasa kepada makna kefahaman mereka. Akhirnya kita tengok orang perempuan jadi imam. Seperti yang berlaku di sebahagian aliran, dia menganggap apa bezanya? Ini diskriminasi. Dia kena faham diskriminasi itu apa makna, tanggungjawab apa itu makna. Jadi ini di antara perkara yang dikatakan sangat berbahaya. Mereka ini lari dan bermain-main dengan bahasa Al-Quran. Kebanyakan ajaran sesat bermain dengan
pada bahasa Al-Quran. Macam yang mendakwa Nabi itu dia kata apa? Dia baca Al-Quran setiap kaum ada rasulnya. So bangsa Melayu tak ada lagi rasul. Ya. Itu di Tadi Ustaz antaranya. cakap ada 3 kategori. Ya. Kategori ajaran sesat, banyak kategori kan. Dia Tadi yang pertama satu yang mengkafirkan. yang mengkufurkan. Yang kedua dia panggil golongan yang mana membid'ahkan diri dia. Dia anggap sebagai orang yang pembawa bid'ah. Dia tidak kafir. Dia sesat tapi tidak kafir. Dia anggap sebagai ahli bid'ah. Ada yang ketiga golongan yang sesat yang mana mereka ini dimaafkan, mereka berijtihad. Tapi ini di kalangan ulama-ulama terdahulu. So yang bahaya ni dua ini. Yang ketiga tu mungkin dia boleh bertaubat, dia boleh review balik. Ada di sana ada golongan yang walaupun dia sesat tetapi dia masih di dalam lingkaran Muslim. Seperti golongan Mu'tazilah. Mereka ni ilmuwan yang besar. Tetapi mereka ada sebagian kefahaman yang seperti menolak syafaat pada hari kiamat, menolak alam barzah. Yang tu tidaklah sangat kita katakan memberi kesan kepada akidah sebab perkara itu perkara furu' akidah. Tapi yang bahaya ini ajaran sesat yang boleh membawa kepada murtad. Sebab itu Al-Imam Ghazali dia tulis kitab nama dia sebab isu ni besar. Sejak zaman Imam Ghazali dah ada isu ni. Nama dia kitab penyelamat daripada ajaran sesat. Al-Munqidhu 'anil Dhalal. Dia menceritakan bahawa ajaran sesat ini sangat berbahaya sebab kadang-kadang dia menggunakan agama sebab kita tengok ini Islam ni. Tetapi sebenarnya lari daripada Islam. Di antara ciri-cirinya yang penting menggugurkan syariah. Seperti tidak wajib sembahyang. Maka kata apa? Kami dah yakinlah. Dan dia menafsirkan ayat Quran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan sampai kamu yakin. Sedangkan dia tidak faham al-yakin itu adalah mati. Al-yakin itu adalah al-maut. Jadi sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala sampai kamu mati. Jadi mati kita berpindah tidak ada lagi kewajipan, obligation sudah tidak ada. Namun dia menafsirkan keyakinan itu adalah yakin. Jadi ibadatlah kepada Allah sampai kamu yakin. Jadi yakin tak perlu sembahyang dah. Itu di antara ciri-ciri ajaran sesat, menggugurkan kewajipan syar'i yang telah disepakati oleh umat Islam. Okey. Kita melihat bagaimana ajaran sesat ini, tadi Ustaz kata faktor utamanya adalah duniawi itu sendiri kan, Di antaranya adalah duniawi. kepentingan duniawi di antaranya. Tapi kita masih berfikir juga macam tapi apa punca sebenarnya Ustaz macam selain daripada duniawi tapi sebab dia banyak ideologi ni banyak. Betul. Kan? Betul. Pelbagai. Ada yang nak duniawi, ada yang kata perlu berjuang demi kesucian Islam dan sebagainya kan. Itu sebahagian ajaran yang sesat kerana mereka telah jahil dengan yang dinamakan sebagai fiqhul mizan. Itu juga di antara sebab saya ada terjemah buku nama dia Fiqhul Mizan menganalisa kenapa mereka sesat. Iaitu mereka tersalah bacaan Al-Quran mengikut timbangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi contoh saja. Mu'tazilah tersesat sebab dia baca Al-Quran tersebut la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dia kata Tuhan ini tak dapat dilihat. Maka mereka mendakwa ayat ini kita tidak dapat melihat Tuhan di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan ayat ini pertimbangannya hanyalah di dunia. Kita tidak akan dapat melihat Tuhan kita yang jalal ini, yang mulia ini, yang agung ini hanya di dunia sahaja. Sebab ayat itu diturunkan hanya berkenaan dengan ayat di dunia. Mereka tersalah timbangan, akhirnya bawa timbangan dunia itu kepada akhirat. Jadi di akhirat pun mereka salah timbang. Mereka kata kita tidak dapat melihat Allah pada hari kiamat. So ini yang dia punca. Tapi saya nak urai tu fiqh mizan tak ambil masalah. Sebab kebanyakan ajaran sesat mereka tersalah penimbang. Dia panggil mizan syarak. Sebab Allah Ta'ala turunkan Al-Quran bersama dengan mizan untuk kita timbang. Jadi mereka timbang. Saya dengan Nabi manusia. Okey, dia timbang. Jadi kalau Nabi manusia boleh jadi Nabi, saya pun boleh jadi Nabi. Pertimbangan itu salah. Kita kena tahu Nabi ini adalah orang yang diwahyukan. Kita manusia yang tidak ada wahyu. Wahyu sudah terputus. Sebab itu semua ajaran sesat kalau kita kaji, mereka ni tersalah timbang. Termasuklah menimbang dunia itu sebagai matlamat. Tadi Ustaz ada sebutkan lebih daripada 100. Ya, 150. 150 ajaran sesat di Malaysia sahaja. Dan difahamkan juga mereka yang terbabit dalam ajaran sesat ini bukan calang-calang orang, Ustaz. Ya, betul. Kebanyakannya golongan elit. Mungkin Ustaz sendirilah ada saya sepanjang pergaulan dengan sahabat-sahabat yang mereka terlibat dalam membenteras. Mereka ni nak masuk syurga jalan pintas. Shortcut. Jadi mereka ni ada kesilapan. Semua orang buat maksiat. Kita tak ada masalah orang tu salah melakukan kejahatan, melakukan maksiat. Yang masalah iaitu kita kekal dalam maksiat. Tapi mereka terlampau takut dan rasa macam orang kata bersalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Taala itu Maha Pengampun. Jadi mereka bila jumpa seorang syekh yang boleh bagi kepadanya surat pengampunan yang
yang penting bagi pelaburan kepada syekh tersebut, insya-Allah dia dapat masuk ke syurga. Jadi mereka ni tertipu dengan kata-kata yang indah. Sebab itu awasi golongan ini sentiasa mencari golongan elit untuk memperkasakan dia punya kumpulan dia, dan juga golongan wanita yang lemah. Yang mungkin wanita ni kadang-kadang ketahanan pemikiran tu tak dilatih. Akhirnya mereka masuk dalam golongan tersebut, memuja syekh mereka dan seumpama dengan dia. Akhirnya berlaku juga di sana yang dipanggil sebagai habuan seks. Ya, perkahwinan raib. Maksud dia mereka hanya mengangkat nikah melalui malaikat. Allahu akbar. Wow. Sebab itu dua kata ajaran sesat. Dia akan berlaku pada dua. Kekayaan, pembinaan kekayaan dan juga seks. Itu yang berlaku. Secara ringkas Ustaz, sekiranya ini terus berluasa, Ya. apakah impaknya kepada bukan sahaja kepada akidah, syariat dan akhlak tetapi keselamatan negara? Sangat berbahaya kerana mereka ini tidak mempunyai satu kawalan yang akan membawa kepada ketidakamanan, kadang-kadang berlaku ekstrim dan tidak mengikut undang-undang. Mereka bebas daripada undang-undang dan juga boleh membawa kepada teroris. Kerana mereka tidak ada satu pegangan prinsip undang-undang, yang akhirnya kadang-kadang ajaran sesat ini dia akan ada kontak dengan negara luar dan seumpama dengan dia yang boleh mengancam kepada keselamatan negara. Sebab itu alhamdulillah kita di sini kita ada majlis agama, kita ada JAKIM, kita ada setiap negeri kita ada majlis-majlis agama yang memantau. Tetapi perlu masyarakat juga bersama-sama untuk memantau. Tapi saya nak bagi tahu, kalau kita nak belajar agama, jangan cari tempat-tempat yang pelik. Kita ada masjid, kita ada surau, kita ada organisasi. Janganlah pergi belajar dekat hutan ataupun di rimba dan seumpama dengan dia. Sebab itu yang akan menimbulkan keraguan. Dan kalau kita ada keraguan, rujuk kepada pihak yang berautoriti. Ya, betul. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Fawaz Fazil, penceramah bebas. Pastinya kita kembalilah kepada asas apa yang pegang kita. Al-Quran dan Sunnah itu sebenarnya telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan juga Allah Ta'ala kepada kita semua sebagai orang Muslim. Jadi kita doakan yang terbaik. Yang kita bimbang juga kepada generasi kita juga. Betul. Sebenarnya ini cabaran yang bukan baru, tetapi cabaran yang daripada dulu lagi sejak zaman Rasulullah SAW sendiri. Jadi ini yang perlu diberikan. Ibu bapa pantau anak-anak juga pergerakan mereka. Menuntut ilmu tu bukan saja berdasarkan kepada akal. Akal ini diberi oleh anugerah. Ialah anugerah Allah SWT. Tetapi perlunya ada ilmu di dada. Itu sebenarnya. Baik, kita nak teruskan perbincangan Malaysia hari ini. Kita nak bersama dengan Anim Izzati. Ini berkenaan dengan cerita Bulan Merdeka. Silakan Anim. Okey, terima kasih Fariha On. Seperti yang selalu kita lakukan di MHI, kita ingin menyambut dan menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan. Walaupun kita tidak dapat menyambutnya dengan cukup meriah, tetapi kita harapkan kemeriahan dirasai di dalam diri. Jadi kita nak kongsikan cerita Bulan Merdeka. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Berkongsi cerita, berkongsi rasa. Itu yang kita akan kongsikan pada hari ini untuk menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan dalam diri. Hari ini kita tampilkan dua individu yang merupakan dua orang wanita yang cukup kental apabila pada tahun 70-an, 80-an mereka telah pun menyenaraikan diri sendiri untuk masuk ke alam ketenteraan. Pada ketika itu boleh kira pakai jari jumlah wanita yang masuk dalam alam ketenteraan. Jadi kita bawakan di studio Puan Napsiah Sharif yang merupakan Balu Allahyarham Kapten Muhammad Razali Wanir, dan juga di sebelah saya Puan Siba Malar, anak perempuan Murugasu, Balu para Masibam, anak lelaki Aspataja. Terima kasih bersama dengan kami. Good morning. Selamat pagi. Okey, saya ni sebenarnya berada dengan wanita-wanita yang cukup hebat ya. Pernah masuk dalam alam ketenteraan. Kalau kita boleh kongsikan, Puan Siva pada 1970-an. Yeah. Kalau Puan Napsiah pada 1980-an. Ya, saya. Kita mungkin boleh mulakan dengan Puan Siva terlebih dahulu. Okay. Apa yang menggerakkan pada ketika itu Puan Siva nak betul-betul masuk dalam ketenteraan? I'll speak in English. Boleh. Okay. Actually, I grew up seeing my uncles in uniform, police uniform. And all the while, I told myself, I must wear a uniform. I must get into the forces. I see. So there was a time
when the advertisement came out in the newspaper. In the newspaper? In the newspaper, Wow. you know, saying that first batch airwomen they are going to take in. Oh, so you are among the first batch? I was a pioneer. I see. I was a pioneer. On the 1970s. Yes, Okay. I was a pioneer, and I got into this forces. That is the Royal Malaysian Air Force. Okay. So when I went in, and it was like a culture shock. Oh my God, male-dominated Yeah. forces. And Maybe you I can was- share how many women, how many lady birds among all the Oh. men's? I was told at that time there were 3,000 applicants. They Okay. shortlisted to 300, Okay. and then they shortlisted final to 65. So we were 65 girls in that camp in Sungai Over Besi. thousands of India. men. Yes. Oh my God. And I tell you, we were real ladybirds, you know, showing. Okay, of ourselves. this is some of the pictures. Yeah. Oh, that's me on the Caribou. Oh my God. Okay. That is my officer. That is air traffic, you know. Okey, ini adalah antara gambar-gambar yang dikongsikan Puan Siva sendiri. Seperti yang kita dapat saksikan di sebuah kapal tadi, itu merupakan Puan Siva, dan ini antara wanita-wanita yang cukup cekal berada dalam alam ketenteraan pada ketika itu, kan? Yeah. Okey, Puan Apsia sendiri masuk pada tahun 1980-an. Masa tu bagaimana cara untuk memohon masuk dalam alam ketenteraan? Apa platform yang ada? Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tu saya rasa tidak macam sekarang. Kan? Sebaran luas, peluang pun kita boleh dapat dengan cepat. Kalau dulu kita cuma tengok dalam surat khabar. Bila kita tahu di mana ada pusat pemilihan, bila kita dah rasa macam ingin sangat, dan kita terus pergi. Oh, maknanya memang walk in lah. Memang walk in. Di situlah diuji kita dengan kecerdasan kita punya fizikal dan kita punya kecerdikan minda. Hari yang sama jugalah diuji. Okey, masa tu pula apa sebabnya memang betul-betul nak masuk ketenteraan? Saya memang berasal daripada Port Dickson. Okey. So di sekitar tempat tinggal saya tu memang semua camp. Saya memang minat dengan uniform dan menyimpan hasrat dalam hati satu hari saya ingin menjadi salah seorang. Ya. Masa tu lah boleh kongsikan sebab kita tahu pada ketika itu bukan hanyalah gaji semata-mata yang difikirkan, kan? Yes. Masa tu gaji berapa, Puan Siva? Ingat lagi tak? I ingat masa I masuk gaji saya RM60. RM60 sebulan. And that time it was a lot of money. RM60. Kan dia was a rasa lot. besar lah. Ya, rasa besar. Tapi masa tu bukan fikirkan sangat tentang tentang duit. 325 waktu tu saya dibayar gaji. 325. Ya, tapi kami sangat happy. Sebab kita ingin merasakan sesuatu kelainan sebab dalam family saya tak ada seorang pun army. Okey. Saya rasa saya orang pertama nak merasa. Jadi alhamdulillah saya pun dapat melalui semua rintangan, cabaran-cabaran, sokongan keluarga, kawan-kawan. Sehinggalah sampai ke tahap ini saya berada. Okey, sebab Puan Siva juga bila dah masuk dalam alam ketenteraan tu dari masa ke masa memang mempunyai pangkat juga dalam ketenteraan dan haruslah melatih anak-anak buah di mana anak-anak buah itu lelaki kebanyakannya. Yes. Masa tu apa yang berlaku? Bagaimana untuk menyesuaikan diri dan menjadi seorang wanita yang boleh mereka ikut cakap sebab bukan senang pastinya. Ya. Ha. Masa tu when we are given training, kita ada training kan, and then lepas tu they bagi kita satu trade. So I was lucky I masuk kawalan lalu lintas udara. So kita pergi untuk kursus and then practical dengan theory semua. Then after that we are put to on the job. Okay. And then lepas kita training, we have the seniors lelaki yang who will overlook us and teach us. Okay. So masa tu sama. So when the next batch comes in, bukan wanita yang masuk, lelaki budak. Lelaki yang masuk. So dia orang macam budak sekolah. So when they see us lady, dia orang takut sikit jugalah. Yelah masa tu mungkin So kita senang because our senior taught us. So what we learn, we teach the boys. And it was very easy. Tak ada masalah. Dia orang tak maki ke, tak cakap apa-apa. Nice. It was really interesting and I told myself, wow, saya laki, memang saya laki tau masuk tentera udara. Okey, satu perkongsian yang saya juga nak kongsikan bersama dengan anda. Kalau Puan Apsia sendiri semasa arwah suaminya yang juga tentera meninggal dunia, Puan Apsia sedang mengandung.
anak yang pertama yang tunggal. dan tunggal. Okey. Mungkin boleh kongsikan masa tu cabarannya pastinya berlipat kali ganda sebab ialah dalam keadaan yang cukup mencabar dan suaminya meninggal masa tu dah berapa tahun dah? 20 tahun ada tak puan? Start dia meninggal tahun 2011, tahun 2000 sehingga kini dah hampir 20 tahun. Okey. Apa yang berlaku pada ketika itu? Suami saya ditugaskan ke Timor Leste sebagai pegawai pemerhati. Saya menghantar dia dalam keadaan yang sihat. Tiba-tiba saya dapat panggilan daripada kementerian mengatakan dia sakit di sana. Selepas 8 bulan dia bertugas di Timor Leste. Waktu tu saya mengandung anak yang sulung 5 bulan dalam kandungan. Waktu tu saya tak tahu nak cakap macam mana. Kementerian Pertahanan menghantar saya untuk menemani suami di Royal Darwin Hospital di Australia. Saya sampai di sana, suami dah tak sedar. Dan saya datang pun mungkin dia tak sedar. Saya ada bersama dengan dia. Maknanya tak sempat? Tak sempat. Saya tak dapat bercakap apa-apa dengan dia. 7 hari saya jaga dia di hospital. Dia menghempuskan nafas terakhir di depan saya. Dan selepas itu, puan dihantar semula ke Malaysia? Saya mengiringi membawa jenazah pulang ke Malaysia. Okey. Pastinya cukup mencabar ya puan. Kita harap puan terus kuat. Kan? 20 tahun kalau hari ini masih lagi kita sebut sahaja tapi dah terasa, maknanya itu adalah satu perkara yang tidak boleh dilupakan. Sangat tak boleh lupa. Okey, kita sebenarnya nak kongsi banyak lagi tapi masa tidak mencemburui kita. Terima kasih banyak-banyak Puan Nafsiah. Kita harap terus kuat, cekal. Dan Puan Siva, terima kasih. Ini adalah antara dua wanita yang cukup hebat ya, berada dalam alam ketenteraan dan juga dunia ketenteraan dengan cabaran tersendiri, dengan bagaimana mereka menyesuaikan diri dalam ketenteraan yang pastinya kalau kita diberi peluang sekarang pun banyak perkara dan banyak faktor yang perlu difikirkan. Itu dia antara berkongsi cerita. Yes, please. Tapi quick one. I like to take this opportunity to say that today I am what I am is because of Tentera Udara Diraja Malaysia. Yeah. Thank you very much. Ya, betul. Okey. Kita pun harus berterima kasih kepada anda berdua. Wanita yang cukup cekal. Okey, itu dia Puan Nafsiah Sarif, balu kepada Allahyarham Kapten Muhammad Razali Wanir dan juga Puan Siva Malar, anak perempuan Murugasu, balu kepada Para Masibam, anak lelaki Aspa Traja yang bersama dengan kita di MSI pada hari ini untuk berkongsi rasa dan juga berkongsi cerita. Ini dia cerita bulan Merdeka yang harus kita hargai dan harus kita tahu tentang kisah mereka. Kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini, perkongsian yang cukup menarik bagaimana hobi ini boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan bersama dengan Fazli dan juga Fariha seketika nanti. Baik, kembali ke MHI. Kita nak teruskan perbincangan kita di MHI ini berkenaan dengan hobi menjadi sumber pendapatan. Bayangkan bagaimana mula-mula berjinak main drone, hobi, suka dan kemudiannya melihat bagaimana ada peluang yang cerah untuk memberi satu revolusi ataupun inovasi baru kepada industri pertanian ini. Kita nak bersama dengan mereka hari ini, Muhammad Ikhwan Atif Ahmad Nazir. Ya, saya. Terima kasih bersama kami dan juga rakannya Muhammad Yusof Abdul Ghani. Baik. Di studio kalau dapat dilihatkan ada 2 buah drone yang dibawa sangat besar dan sebelum tu mungkin kita boleh menyapa dahulu Fazli bersama dengan 2 diapit saja, 2 orang. Betul, saya diapit oleh 2 orang tenaga kata orang tu yang mengendalikan drone ini. Mereka masih lagi muda tetapi agak terperanjat juga. Saya ingatkan mereka ini memang belajar dalam pengendalian drone ini tetapi apabila bertanyakan kepada mereka berdua, memang mereka berdua ini memang tidak belajar dalam penggunaan teknologi drone ini tetapi disebabkan apa? Saya nak tanyalah sebentar lagi. Jadi ini saya nak kenalkan, kita bersama dengan Zulkarnain Zahudi di sebelah kiri saya dan juga Zalifah Madruzi. Tapi sebelum kita nak tahu cara-cara untuk pengendalian drone ini, kita bersama dengan Fariah seketika. Silakan Fariah. Saya sebenarnya kagum melihat 2 buah drone ini cukup besar. Berapa saiz satu ni, Ikhwan? Kalau ikut 16 liter dia punya Boleh bawa 16 liter. Payload dia lebih kurang total load lebih kurang dalam 37 kilo. Walaupun ini kita lihat dah besar, rupanya ada lebih besar lagi. Baik, kita nak terus kepada perbincangan berkenaan dengan ini. Ikhwan kabarnya sejak 20 tahun ketika itu memang dah ada
minat untuk bermain drone? Ya, saya start mula-mula belajar semenjak diploma. Umur lebih kurang 21 tahun time tu. Time tu kita mula start dengan drone untuk bergambaran, untuk aerial. So kita start untuk aerial dan untuk racing quad. Maksudnya untuk drone yang racing tu kan. Hebat kan. Itu kecil kan. So Itu dah buang-buang kecil tinggal. Ya, start daripada itulah. Lebih kurang dalam 8 tahun lah lebih kurang. Mak sekali dengan Yusof. Ya, saya sekali dengan dia. Baik. Okey, kalian berdua mengambil jurusan kejuruteraan elektrik marine. Ya, marine electric. Tapi bagaimana, saya nak tanya Ikhwan, bagaimana bermulanya melihat bahawa apa yang kalian minat ini boleh membawa satu transformasi besar kepada industri pertanian? Okey, time tu memang saya sendiri anak petani. So masuk kata ayah dengan saya punya datuk memang pengusaha sawah. Okey, daripada situ kita tengok kepayahan petani ini untuk secara konvensional, untuk meracun apa semua. So masalah dia kurang tenaga pekerja kan. Itu bila kita tengok jadi masalah macam tu, and then kita decide satu tim kata why not kita cuba untuk aplikasikan drone ni dalam bidang pertanian. Why not kita cuba untuk bantu masyarakat luar bandar kan, yang mana orang kata ada kena-mengena dengan kita punya family kan. So daripada situ yang timbulnya idea untuk kita develop agriculture drone ni. Daripada situlah. Baik. Yusof lebih kepada cara kerja dan operasi penggunaan drone ini kepada bidang pertanian. Baik. Mungkin Yusof boleh kongsi dengan kami. Mungkin kalian menawarkan perkhidmatan untuk meracun, servis dan sebagainya kan. Cara kerjanya macam mana? Ada waktu-waktu tertentu ke? Beratnya ada bahan-bahan tertentu yang boleh dibawa ke? Bagaimana? Okey, kalau untuk macam drone ni, yang kami bawa hanyalah untuk meracun saja. Kalau untuk membaja, kami pakai untuk cecair. Maknanya petani akan bagi tahu saya bahawa diorang akan pakai racun apa yang orang kata disyorkan oleh pertanian. Mana diorang akan pakai untuk meracun. Diorang akan pakai meracun, dia ada 3 fasa. Maknanya fasa pertama akan meracun tapak, yang kedua akan meracun rumput dalam pokok padi, dan ketiga meracun ulat. Waktu dia selalunya kalau untuk meracun ulat, selalu kami akan mula pada pukul 7 pagi sehingga pukul 10 pagi saja. Dan sambung petang pada pukul 5 sampai pukul 7. Kalau untuk rumput, selalu kami akan mula pada pukul 8.30 sehingga pukul 12 lah. Kiranya rumput tu untuk cuaca yang panas sikit lah. Baik. Kita dah nampak dah si gadis itu di kaca TV. Mungkin boleh kita bersama dengan Fazli boleh tanyalah dua individu penting tu. Dua individu penting ni. Kalau tak ada dua individu ni, maka drone ini tidak akan terbang lah kan. Tapi drone ni kita tahu merupakan salah sebuah pesawat tanpa pemandu yang dikenali sebagai UAV dan juga merupakan robot terbang. Kita tahu robot ni adalah untuk memudahkan kerja. Kalau di bidang kerja pun tu, robot tu jadikan sebagai orang gaji. Tapi ini boleh kita kategorikan sebagai robot terbang ini. Bagaimana pengendalian untuk drone ini? Seperti mana Naim katakan tadi. Okey, tapi sebelum tu, tadi awal-awal saya dah cakapkan, Naim ni sebenarnya mengambil jurusan elektrik. Kan? Yeah. Tetapi macam mana agaknya boleh menceburi bidang untuk pengendalian drone ini? Semula-mulanya minat saya lah untuk mengendalikan drone ni baru dari dia. Sebab jauh dari bidang saya belajar dulu. Yang ni mula-mula saya minat lah sebab jauh sangat tu elektrik dengan drone ni kan? Jauh. Disebabkan mungkin Naim melihat untuk masa depan penggunaan teknologi drone ini, masa depannya cerah atau bagaimana? Saya rasa masa depan untuk kalau pengendalian drone ni bagi saya lebih cerah lah. Sebab dapat membantu petani-petani bagi drone ni bagi saya dapat menyimbankan masa dan tenaga mudahkan kerja petani lah untuk masa sekarang ni. Betul. Macam Ifa juga melihat bagaimana penggunaan teknologi drone ni. Sebab bagi saya sendirilah, kalau perempuan ni, wanita ni, kalau penggunaan drone ini, kebiasaannya mereka ni ambil video di udara. Kebiasaannya lah. Tapi dalam bidang pertanian ini, bagi saya sendiri mungkin amat jarang sekali perempuan sebenarnya yang mengendalikan drone sebesar ini. Bagaimana Ifa melihat perkara ini? Benda kita punya macam contoh, bukannya semua orang boleh cuba drone ni. Dia tak ada had jantina ke apa ke. So kita sebagai perempuan pun
macam boleh juga cuba benda baru. Walaupun itu kerja orang nampak macam tu kerja lelaki. Tapi perempuan pun boleh juga cuba. Macam kita kena sabar diri kita untuk belajar benda baru walaupun di luar daripada bidang kita. Macam tu. Saya nak tanya Zarifah sebab perempuan kan. Perempuan. Sila. Okey. Buat pertama kalinya menerbangkan drone ni. Macam mana perasaannya? Pernah terhempas ke? Saya masih lagi belajar. So macam memang susah sangat. Macam orang tengok senang je terbang, tak. Lain Susah. Dia masih susah. Dia tak, pengendalian drone ni, remote ni, dia tak sama macam yang orang ambil video biasa? Lain ke atau sama? Apa yang bezanya lain tu? Bezanya sebab dari segi beban kan. Sebab nak bawa ni beban. 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 Okey. Beban lah sebab dia ni bawa load yang berat. Daripada yang drone yang video tu ringan sebab dia kecil. Itu beza dia. Saya nak tanya Ikuan, macam mana? Sebab ini adalah hasil ciptaan kalian sendiri kan? Jadi R&D itu berapa lama nak betul-betul macam dapat hasil yang terbaik? Okey, kalau ikut kita mula study pasal drone agriculture ni lebih kurang dalam 5 tahun lah, lebih kurang. And then time tu kita baru more on paper lah. Maksud kita buat research apa semua. Lepas tu and then after grad baru kita mula untuk develop. Lebih kurang dalam tempoh tu lebih kurang dalam 5 tahun macam tu lah. Kita buat research sebelum ni. Bila kita uji tu, berapa kali terhempas Yusof? Untuk terhempas tu kita boleh kata banyak kali juga lah. Sebab waktu kiranya kalau untuk kita belajar drone ni, untuk pengalaman dia tu ambil masa yang agak lama lah. Maknanya kita nak tahu dia punya, orang kata cara dia tu kadang-kadang dia punya PL lah orang kata. Ada PL juga. Apa cabaran dia yang sebab dia berbeza dengan drone biasa kan? Apa yang cabaran dia kalau di sawah kan ada pokok-pokok terjuntai, dia punya dahan-dahan sampai ke mendang. Mana kita punya skill untuk lalu bawa pokok tu kena tinggi. Tapi biasa lah. Tak ada lah lipat drone tu. Tapi lalu macam tu lah. Sebab kebiasaannya kita kalau bendang yang tiada gangguan, kita akan fully autonomous. Maksudnya kita akan program untuk dia jalan sendirilah. And then bila ada halangan, ada obstacle, kita terpaksa ambil manual lah. Cabaran. Boleh Fazli tanya dua pemandu dia terbang ni? Macam mana cabaran kalian untuk mengendalikan drone ini? Cabaran mengendalikan drone ni bagi saya sangat susah lah. Dengan belajar, dengan betul-betul belajar. Saya pun sendiri pun pernah terhempas lah. Kena marah Pak? Ni terhempas ni. Berapa kos yang kena bayar? Kalau Faria tadi dah tanya kos dia tu berapa tadi? Belum. Boleh tanya. Fadli, jangan malu. Sebab awak dah 11 Zul, malu. Awak pun dah malu. Tak, pengendalian drone kita tahu drone yang biasa-biasa tu pun agak dah mahal juga kan. Ini sebesar begini bagaimana? Harganya berapa? Harganya kalau ikut ni lebih kurang dalam 35,000 untuk satu unit lah, untuk satu set. Yang paling besar kata yang satu besar meja ni. Bayangkan kalian, lihat. Ini dah besar. Dia kata paling besar saiz meja ni. Itu untuk angkat load lagi besar lah. Maksudnya kita untuk sekarang ni berat yang kita angkat, maksud kata load yang kita bawa adalah 16 liter dia punya kapasiti. Tapi cabaran macam kita ada 25 liter. Cabaran pengendalian drone ini kepada mereka yang mengendalikan drone ini, kebanyakan di antara kita yang cakap ni kita nak tahu jangka hayat bateri tu. Kadang-kadang kita berada dekat udara tu, sekejap je dah bagi warning lah. So landing kan. Tapi untuk drone sebesar ni berapa lama masa di atas? Okey, biasa kalau ikut untuk sekali flight time lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. So cukup untuk cover lebih kurang dalam 2 ekar. 2 ekar? Ya. So compare dengan konvensional sebelum ni 5 ekar dalam separuh hari dia orang kena ambilkan. Masa lah. Saya bangga sebenarnya sebab macam Ikuan anak petani sawah atuk ni kan. Yusof anak Felda Ya betul. Dan mungkin inilah dia pengalaman yang mereka lihat sendiri daripada kecil kan. Akhirnya membawa berbakti semulalah kan, terutamanya kepada mereka yang berada dalam industri pertanian. Baik, terima kasih ucapkan kepada Ikuan dan juga Yusof. Silakan Fatih. Okey, terima kasih juga saya ucapkan kepada Zulkarnain dan juga Zalifah ya. Kita tahu bahawa sekarang ini kita dah pun berada dalam revolusi industri 4.0. Jadi penggunaan teknologi drone ini harus diguna pakai bukan saja untuk anak-anak muda, malahan kepada ayah kita ke yang berada dekat kampung halaman yang mana mengendalikan sawah ya, bendang dan sebagainya. Kalau boleh anak-anak muda sebegini boleh mengajarlah kita cara-cara untuk kita menggunakan drone ini. Baik, terima kasih kepada kalian berdua dan diharapkan
apa saja perancangan yang kalian berdua lakukan, sebab penukaran daripada bidang tu amat jauh sekali kan. Diharapkan Masing-masing semua lain ni. lain-lain belajar lain-lain tu. bidang. Sebab kita tahu drone ni sekarang ini berada dalam revolusi 4.0 ni, masa depannya begitu cerah sekali dan kita harapkan agar maju jaya suatu hari nanti. Terima kasih. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Sebaliknya nanti kita ada ini sebuah konsert secara dalam talian ini yang mana dinyanyikan oleh Dato' Awi dan juga rakan-rakannya. Kita ada Zainakal dan juga ada seorang lagi. Nak tahu siapa dia? Kekal bersama dengan kami pastinya dalam Malaysia Hari Ini. Sediakan payung untuk engkau berteduh. Maafkan salah silapku tahu yang aku ni bersalah. Ku hanya mahu jadi tempat untuk mengadu kau susah. Walau hanya mampu berdiam, walau hanya mampu mendengar isi hati kau aku selam. Janji sifat kau tak berpagar. Hatiku sedih, jiwaku risau, mataku rindu memandang engkau. Aku cuba untuk bertahan. Yang ku tahu kau mau ku senyum, tapi hati ini semakin mendung tanpa ku tidak mampu hanya kata-kata di buku. Ku takut akan janji jadi lidahku keluh. Ku hanya mau rasain diriku dibeluk. Ku sediakan payung untuk engkau berteduh. Okey. Dah lama kita tunggu datang ke studio sebenarnya anda berdua ni. Baru sampai hari ni. Apa khabar? Mari depan sikit. Khabar baik ya. Baik ya. Sebelum tu mungkin kita betul. Bukan saja ada Zainakal kan. Ya. Sangat nakal lah. Juga Yoni Kamu Boy. jangan nakal, jadi boy. Kita sebenarnya nak meraihkan juga kerana seperti anda mungkin dapat saksikan di sebelah sana ada banner kita Wings. Kita merdeka. Kita merdeka. Jadi tak rasmi lah perbincangan pada hari ini kalau tak ada Wings. Betul. Mari kita jemput Dato' Awi. Dato' Awi dan juga semua. Wow, ini The Legends back. Apa khabar? Kita harap kita dapat menjaga juga penjarakan fizikal kita. Dan ramai-ramai ni kan. Boleh? Wow. Oh, dah macam askar berdiri ni. Okey. Luaskan. Bersempena dengan 30 tahun Wings kan. Jadi akan 35 tahun anniversary ataupun ulang tahun Wings sendiri akan mengadakan konsert pada 29 InsyaAllah. InsyaAllah dan juga bersempena dengan kemerdekaan kita. Jadi mungkin Dato' Awi boleh kongsikan bagaimana boleh terciptanya nak melakukan anniversary sekali dengan hari kemerdekaan ini. Dia sebenarnya Wings 35 tahun kita nak buat satu physical concert sebenarnya, bukan streaming punya style. Tetapi bila kita kena pandemik COVID ni, jadi kita didatangi oleh satu company
apa company lupa. Macam banyak company sponsor. Organizer ni datang untuk membuatkan satu pembaharuan dalam konsert. Saya rasa ini satu benda yang bagus dan kita jadi pioneer untuk konsep kali ini. I mean, konsep konsert inilah maknanya streaming konsert. Live streaming konsert ni pula bagusnya dia adalah global. I mean worldwide menonton. Dan sekarang ni kita melihat di US dah beli tiket, di Saudi dah beli tiket, di negara-negara luar semua dah beli tiket. Tapi mungkin Malaysian student lah. Kan? Tapi tak apalah. Ini satu pengenalan baru untuk Malaysian artis dikenali di luar negara. Kan? InsyaAllah. Jadi bila mereka sampai memberitahu benda ni, kita berfikir, adakah aku ready untuk menyanyi depan kerusi sahaja? Kan? Itu mungkin cabaran baru. Itu cabaran baru. Lain kan? Perasaan yang menyanyi depan kerusi sahaja. Persiapan yang lain. Ada buat kira-kira yang lain? Sebab jawab. Tak nak aku jawab. Boleh, bos jawab. Dia sebenarnya begini. Dia sebenarnya pada saya, bila saya fikir-fikir balik kan. Sebenarnya kalau tak ada penonton lagi best pada performer. Memang mula-mula kita fikir mood tak ada. Tidak sebenarnya. Sebab kita boleh terlentang, kita boleh lompat, kita boleh buat apa saja, orang tak kisah. Orang tak ada. Orang yang hanya menonton di TV kan. Tapi perlu menjaga kita punya nyanyian, muzik kan, semua performance semua kena jaga betul-betul lah. That means kita kena keep fit, kita kena practice banyak dan banyak buat homework. Maknanya tak bermakna kalau tak ada penonton ni, dia punya homework pun kurang pun tak ada juga kan. Tidak. Sama sahaja. Lagi teruk kot. Okey, kita meraihkan jugalah peminat Wings 35 tahun kan memberi sokongan. Okay. Ini penampilan artis baharu, R&B artis. Bagaimana gabungan ini? Tadi saya first time dengar dia nyanyi. Bagus. Lepas nanti nak masuk konsert. Saya kena jujur. Saya tak berapa kenal ramai sangat hati-hati kan. Tapi kita dah pernah jumpa beberapa kali. So ini first time saya tengok dia nyanyi live yang bagus. Ada yang nyanyi. Up sikit. Ada yang nyanyi. Ada artis baru atau artis lama nyanyi live tak betul kan. Tapi dia orang okey. So good luck. Buat baik-baik, ini kosong Wings tau. Bertemu empat mata tak gulak gitu. Menggigil. Zainal macam mana? Jalan baru yang bagus. Zain rasa macam mana? Rasa macam berdebar ke nak bersama Datuk Awi? Cuma kita punya, orang kata, taraf tu lain sikit lah. Sebab genre pun lain, berbeza kan. Kita nak capture dia orang punya penonton. So macam mana nak tarik penonton dia orang menonton untuk konsert Wing ni. So hati-hati. Kami pun perlu hati-hati juga. Sekarang dunia viral ni kan, dia orang semua YouTubers ni dia orang punya konsep berbeza kan. Zaman kita orang dulu semua yang menonton di konsert, sekarang ni menonton di YouTube. Betul. Okey, tak ada ke sikit-sikit yang boleh dibocorkan apa keistimewaan yang akan berlaku mungkin daripada yang tak pernah nyanyi nak tiba-tiba jadi vokalis ke? Kita akan buat surprise. Eddie dengan Syam akan jadi penari lah. Wow. Saya nak beli tiket lah macam tu. Saya nak beli tiket lah. Macam ini saya confirm beli tiket. Persembahan rahsia. Hari tu kita akan membuat satu ikrar. Okey. Untuk kemerdekaan ini. Dan kita sekarang ni pun masing-masing hari-hari berdoa semoga selepas daripada 29 hari bulan ni maka tiada lagi PKP. Maknanya masalah COVID itu selesai. Selesai mungkin dengan SOP barulah. Tapi kita berdoa semoga tiada lagi PKP ni supaya kita semua boleh buat kerja seperti sedia kala. Seperti sebelum ini. Jadi insya-Allah kita doakan sama-sama. Pada hari tu kita akan berikrar dan membaca itu rahsia. Tunggu apa yang kita nak baca nanti. Nak tanya kalau misalnya para peminat dia beli tiket, adakah akan dapat t-shirt ni? Ni t-shirt ni. Tak rasa. Tidak. Kita tak pasti mungkin tak ada mungkin organizer kata tak ada. Ini t-shirt sebenarnya t-shirt yang rare ni. Yang sponsor. Jadi peminat tak boleh beli lah. Hanya beli tiket sajalah untuk menyaksikan persembahan kalian. Saya pun nak ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Datuk Madani. Saya nama sekejap saya baca balik. Boleh silakan. Dia ingat nama orang susah. Nama anak pun kadang-kadang lupa. Allah. Terima kasih kepada di atas sumbangan Datuk Madani Sehari daripada Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute yang bekerjasama yang membantu juga dalam proses konsert ini kerana ini adalah konsert julung-julung kalinya yang menggunakan streaming dan yang kita buat untuk Malaysia. So kita adalah pioneer.
Kita pioneer tau. Macam mana nak menyemarakkan lagi semangat rasa kemerdekaan tu? Dalam masa yang sama, konsert haruslah dijalankan secara live streaming pula tu. Tapi dalam masa yang sama, kita tak nak lari lah daripada objektifnya adalah untuk menyemarakkan lagi kemerdekaan ke-63. Satu benda kita nak semarakkan kemerdekaan tu dengan kemenangan. Dengan kemenangan mungkin kita juga nak menang untuk konsert ni, untuk memenangi hati-hati penonton-penonton di seluruh dunia yang menonton. Dan keduanya kita juga tributekan konsert ni kepada frontliners. Yang bersusah payah, yang sebagai tadi terima kasih kan. Terima kasih kepada mereka yang bersusah payah menjaga kami di waktu PKP ni. Dan juga kita akan memakai pakaian frontliners. Uniform. Kita akan beruniform pada hari itu. InsyaAllah. Tapi kena tengoklah, kita tak boleh cerita sekarang kan. Kita akan tengok mungkin dia akan pakai pakaian nurse. Tapi yang itu kita janji kita akan pakai. Tapi bukan nurse lah. Yoni Boy sebagai generasi muda lah kan, bila kalian terpilih untuk meraihkan juga lah, menyalakan juga konsert Wings ni. Bagaimana? Sebab ni mereka ni legenda rock tanah air. Bagaimana? Saya sebenarnya daripada tadi sebenarnya nervous lah. Dia ada aura tu. Jadi saya rasa bangga. Bila kata saya bangga, saya rasa macam nak kata, dia rasa macam... Pernah terfikir tak yang akan berada di satu pentas? Siapa dah? Tak terfikir. Sebab dia macam satu achievement. Kan, achievement unlock. Betul. Berada di satu pentas dengan legenda kan? Betul. Janji. Kita nak dengar juga suara yang lain pula. Kita dengar. Sebab tadi Dato' Awi kata mencabar kan. Mentang-mentang dah pakai mask. Kita nak cakap. Okey, kita akan prepare terbaik lah. Kita akan all out. Walaupun ini konsert online, kita orang dah ready nak kasih pecah. Ini pertama kali Pertama kali dong kita amat teruja lah. First time kan. Sebab kalau macam live streaming untuk anak-anak muda ni, dia dah biasa berada depan laptop ke kamera ke, dia dah macam tu. Tapi untuk mungkin yang otak-otai, ada cabaran tersendiri? Dah try ke depan kamera? Sebenarnya persediaan kami tu lebih teruk lagi sebab apa, kita boleh streaming ni, dia orang kadang-kadang mendengar pakai through handphone. Bila handphone ni memang sound akan jadi macam kacau sikit lah. So nasihat saya, siapa-siapa yang menggunakan handphone, pakai earpiece yang bagus ataupun headphone yang bagus. Kalau di depan TV, jangan ambil speaker TV saja. Pakai speaker, at least computer speaker ke apa ke, untuk dengar, dapatkan vibration dia tu, dapatkan sound yang bagus. Betul. Dan ini lagi menyukarkan kami kerana kita nak kena perfect. Kita kena perfect. Kalau tidak, kalau saya slack sedikit dalam nyanyian atau nakal ni slack, kita akan dengar sebutir-sebutir. Sebab kita dikelilingi oleh kamera dan sound. Sebutir. Jadi itu yang menakutkan performer sebenarnya. So lebih baik kita ready betul-betul lah. Saya pun tak tahu saya ready ke tidak. Pasti Dato' Awina pun dah ready dah, Dato' Awi semua. Boy Brad dah ready dah. Sebenarnya tak kisahlah Dato' Awi nak menyanyi macam mana sekalipun. Bila Dato' Awi persembahkan, memang orang nanti-nantikan lah. InsyaAllah. Macam mana caranya nak dapatkan pas tiket apa semua ni? Yang tak dengar suara lagi. Berapa ringgit? Jam. Mic tak ada. Boleh dekat. Dia orang dah menyampah dengan aku bercakap. Macam mana nak dapat tiket? Kita kena layari tu je mana TV. www.galactic.asia. Dapatkan tiket yang berharga hanya RM35 sahaja. Wah, RM35. Sepanjang ulang tahun yang ke-35. Setahun RM1 je. Setahun RM1 je kita ambil gaji. Yalah, penat nak sampai 35 tahun je. RM1 je dia ambil setahun. Itu dia hadiah buat anda semua peminat-peminat Wings yang akan menyertai, insya-Allah boleh memeriahkan lagi konsert pada 29 Ogos ni. Kan? Jam 7.30 malam. 7.30 selepas daripada waktu maghrib lah. kita akan buat persembahan lah. Okey, jadi waktu Malaysia sebab kita dapati ada juga yang mereka yang beli dari luar negara kan. Ikut waktu Malaysia 7.30 lepas waktu maghrib. InsyaAllah konsert ni akan dimeriahkan lagi. All the best guys. Yeah, all the best. Thank you. 29 Ogos. Terima kasih. Terima kasih TV3. Terima kasih. Baik, kita dah sampai ke penjuru rancangan. Terima kasih kepada anda yang menyaksikan kami dari awal sehingga sekarang ini. Baik, jaga diri. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Bye.